Boleh Ustaz, boleh. Okey. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas talian aplikasi Zoom, dan ada yang kita bertemu di atas talian FB Akademi Tadabbur Malaysia. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah pada pagi ini. Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita hidayatul taufiq, Allah memberikan kita kesihatan, Allah memberikan kita lagi peluang untuk kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat membaca hadis Nabi, kita dapat memahami hadis Nabi, dan yang paling utama kita nak mencari petunjuk, kita nak mencari teladan daripada hadis-hadis yang berkisarkan kepada tajuk berkenaan dengan ar-raja'u, iaitu harapan. Pagi ini merupakan kelas kita yang ketiga, siri kita yang ketiga, yang kita masih lagi sebenarnya berada pada bab yang ke-51, iaitu bab ar-raja'. Jadi sesiapa yang mempunyai kitab, saya minta jasa baik untuk tuan-tuan merujuk di dalam kitab yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan seharusnya selepas ini, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba beli kitab-kitab terjemahan Riyadu As-Salihin untuk memudahkan kita belajar. Ditambah pula, saya sejak dah mula belajar ni, saya waktu agak terlalu padat. Jadi mohon maaf kerana tidak dapat untuk memberikan nota terlebih awal. Cuma saya mampu memaparkan sahaja nota pada pagi ini. Alhamdulillah sempat juga saya siapkan untuk sama-sama kita melihat, memudahkan kita mendapat faedah pada pagi ini. Ucapan yang tidak terhingga jazakumullahu khairan kepada Datuk Nurul. Kalau tuan-tuan lihat di poster tu, dianjurkan oleh Hisanin Keller Resources tu
Maksudnya Datuk Nurul ni beliau seorang usahawan Muslim. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ingin mendapatkan banyak barang-barang rumah, seperti antara yang paling cantik, yang paling bagus produk adalah kapet lah. So kita sama-sama membantu usahawan Muslim. Satu kewajipan bagi kita semua membantu mana-mana usahawan Islam. Jadi kita berterima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nurul dan ahli keluarga kerana seringkali memberikan kita peluang untuk kita belajar hadis pada pagi ini. Dan kepada tuan-tuan dan perempuan juga, jazakumullahu khairan katsira kerana sentiasa istiqamah, konsisten untuk kita sama-sama memeriahkan, kita mengimarahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Kita mohon Allah Ta'ala membuka minda kita, membuka hati kita, menerangkan hati kita untuk kita menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita terus pergi kepada hadis yang kita nak baca pada pagi ini. Hadis yang kita akan baca pada pagi ini adalah hadis yang bernombor hadis yang ketujuh. Daripada 28 hadis, kita nak baca hadis yang ketujuh. Ini bermakna kita telah selesai 6 hadis yang telah selesai kita baca. Kemudian kita telah ambil, kita telah sebutkan pengajaran-pengajaran hadis. Jadi pada pagi ini, kita akan baca pada hadis yang ke-7. Betul kan rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan? Kita akan baca pada hadis ke-7 pada pagi ini. Ataupun kalau saya Betul. ulang semula, tolong beritahu ya. Betul Ustaz. Okey. Hadis yang ke-7. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sesiapa yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin terjemahan, saya minta tolong catatkan muka surat yang keberapa di bahagian chat di dalam Zoom ini. Dan kalau rakan-rakan yang ada, kalau tuan-tuan yang menonton di FB Academy Tadabbur Malaysia, saya minta tolong letakkan di bahagian komen untuk bantu kawan-kawan kita muka surat yang keberapa pada bab yang keberapa. Sebab saya mohon maaf kerana saya tidak dapat menunjukkan muka surat yang keberapa, halaman yang keberapa, kerana kitab yang ada di tangan tuan-tuan perempuan ini dia berpelbagai edisi. Jadi saya minta rakan-rakan tolong tuliskan kalau buku tu terbitan pustaka apa, maka tuliskan. Kalau Telaga Biru, tulis muka surat keberapa. Kalau KBS, muka surat yang keberapa. Kalau Pustaka Hidayah, tuliskan muka surat yang keberapa. Moga-moga kita dapat pahala membantu rakan-rakan kita. Baik, hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ini, seperti mana tuan-tuan lihat yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan di FB, kita dapati hadis ketujuh ini dia diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang kita sedia maklum yang mana Umar ini merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu sebelum ini, kalau pada minggu lepas kita dah dengar bagaimana kisah Umar yang mencadangkan supaya unta-unta tidak disembelih ketika mana peperangan Tabuk. Maka pada pagi ini kita akan mengikuti lagi apakah kisah yang ingin disampaikan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, saya terus paparkan terjemahan hadis, tapi sambil saya menyebut terjemahan hadis, saya membaca matan hadis supaya kita mendapat manfaat. Hadis ini kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Dia kata
Rasulullah SAW pernah dihadapkan dengan beberapa orang tawanan perang. Tawanan perang ni tentulah tawanan perang di kalangan orang Arab musyrikin. Sebab Islam tak akan berperang sesama Islam. Maknanya setelah berperang dengan orang-orang Arab yang kafir, maka Islam menang, maka sudah pasti ada tawanan perang. Maka tawanan perang dalam Islam ini sangat dijaga. Maka dibawalah kepada Nabi beberapa orang tawanan perang. Dalam tawanan itu, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, فَإِذَا مْرَأَةٌ مِنَ السَّبِيِّ تَسْعَى. Dalam ramai-ramai tawanan itu, terdapat seorang wanita yang sedang berlari-lari. Dalam riwayat menyebutkan dia sedang mencari-cari sesuatu. Dia berlari-lari anak, dia mencari-cari sesuatu. Kemudian Umar kata, إِذْ وَجَدَ صَبِيًّا فِي سَبِيِّ أَخَذَتْهُ فَأَلْذَقَتْهُ بِبَطْنِهَا. Perempuan tadi ni, apabila dia berlari-lari tadi, dia mencari-cari sesuatu tu, apabila dia jumpa seorang kanak-kanak dalam ramai-ramai tawanan tersebut, maka dia terus mengambil, dia memeluk dan menyusukan kanak-kanak itu. Rupanya kanak-kanak itu masih kecil. Berbeza dengan Islam, tidak membawa anak-anak yang kecil ketika berperang kan, berbanding dengan orang yang bukan Islam. Maka dia ambil budak tu, dia peluk dan dia susukan budak itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan akan apa yang dibuat oleh perempuan tersebut kepada anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Rasulullah berkata kepada kami, bersabda kepada kami, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladiha finnar?" Nabi tanya, adakah kamu rasa, adakah kamu berfikir, Nabi kata agak-agak kamulah, kata Nabi kepada para sahabat ketika itu, wanita ini dia sanggup tak untuk dia campakkan, untuk dilemparkan anaknya ke dalam api neraka. Ke dalam api lah. Ke dalam api. Nabi bertanya soalan kepada para sahabat. Maka jawab para sahabat, qulna. Para sahabat mengatakan qulna. Kami menjawab, la wallahi. Para sahabat mengatakan demi Allah, tidak Rasulullah. Maksudnya para sahabat mengatakan, para sahabat bersumpah dengan nama Allah dan para sahabat mengatakan sudah tentu ibu tadi, perempuan tadi tidak sanggup untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Maka apabila Nabi mendengar jawapan para sahabat tersebut, maka Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sabda Nabi SAW, Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang wanita ini terhadap anaknya. Hadis yang kita baca ni adalah hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Al-Bukhari, juga disepakati oleh Imam Muslim. Cuba perhatikan baik-baik pada perkataan Nabi, ucapan Nabi SAW yang Nabi mengatakan Allah arhamu. Allah Ta'ala ini maha penyayangnya Allah, maha kasihnya Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasihnya perempuan ini terhadap anaknya. Kalau perempuan tersebut dia sudah pasti tidak mahu mencederakan anaknya dengan mencampakkan anaknya ke dalam api, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah mempunyai api neraka.
Kalau perempuan tadi tak sanggup lemparkan anaknya ke dalam api, sebab itu adalah anaknya. Allah Ta'ala memiliki api neraka. Kita dengan Allah sebagai hamba. Perempuan tadi dengan anaknya sebagai ibu. Kalau kita baca hadis ni, Allah lebih kasih kepada hambanya melebihi kasih wanita itu kepada anaknya. Maknanya Nabi nak bagi tahu kepada kita, kalau perempuan dikasih kepada anaknya, Allah tu lebih kasih kepada hambanya. Kalau perempuan itu tidak sanggup melemparkan anaknya ke dalam api neraka, Allah Ta'ala ini sebenarnya tidak mahu hamba-hambanya masuk ke dalam api neraka. Tuan-tuan, jelas tentang hadis yang Nabi nak membuat. Sebenarnya Nabi seorang Rasul yang sangat bijak. Nabi pandai menggunakan suasana. Nabi pandai menggunakan konteks. Nabi nak bagi para sahabat ni memang untuk cepat faham, untuk dapatkan perhatian. Nabi lihat kes tersebut, Nabi sampaikan maklumat. Maknanya Nabi nak bagi tahu kepada kita, Nabi membuat analogi sebenarnya. Nabi membuat satu analogi seperti wanita dengan anak. Maka Nabi nak kata Allah Ta'ala dengan hambanya macam mana dengan api neraka. Kita tak fahamkan. Maknanya kalaulah, bukanlah tanya pada wanita ni pun, kalau tanya diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kalau kita memang tidak sanggup melihat anak kita sakit, kita tak sanggup melihat anak kita ni tak cukup makan, kan? Kita tak sanggup, apatah lagi nak mencampakkan anak tu ke dalam api. Oh, tidak sanggup, kan? Kita akan pertahankan. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang lebih sayang kepada hambanya? Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita daripada kita menyayangi anak-anak kita. Maknanya Allah Ta'ala tak nak seboleh-bolehnya masukkan kita ke dalam api neraka. Allah tak nak lemparkan manusia masuk ke dalam api neraka. Walaupun Allah Ta'ala itu dia berhak untuk memilih siapa saja masuk ke dalam api neraka. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Allah Ta'ala hantar Rasul untuk mengajarkan kita wahyu Quran. Untuk Allah Ta'ala menghantar Rasul supaya Rasul tu bagi nasihat, bagi peringatan, sampaikan berita gembira, tegur apa yang mereka salah. Tengok punya kasihnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan Quran. Allah Ta'ala hantar Rasul-Rasul ni. Maknanya Allah Ta'ala tak nak kita ni masuk ke dalam api neraka. Allah Ta'ala tak nak kita masuk ke dalam api neraka. Seperti mana ibu tadi dia tak sanggup nak lemparkan anaknya masuk ke dalam api neraka. Tetapi kalau ada manusia dia masuk ke dalam api neraka, bukan sebab Allah Ta'ala tak sayang dekat dia. Sebenarnya dia yang tak nak ambil, dia tak nak sambut kasih sayang Tuhan tu. Dengan dia tidak mahu merujuk kepada Al-Quran yang dalam Quran dah sebut dah segala-galanya. Dia tidak mahu menerima apa yang Nabi sampaikan. Sebab Nabi dah sampaikan semua perkara dah. Itu menandakan Allah Ta'ala ni maha pengasih. Lebih kasih daripada ibu kepada anaknya. Sebab itu nanti sekejap lagi kita akan baca lagi hadis. Kita akan jumpa betapa dahsyatnya pengampunan Allah Ta'ala ni. Betapa kasihnya Allah Ta'ala ni kepada hamba-hambanya. Jadi moga-moga hadis yang pertama ni yang kita baca, kalau ikut susunan hadis, ini adalah hadis yang ketujuh, kan, memberikan kita 1000 harapan bahawasanya kita sangat berpeluang untuk masuk ke dalam syurga. Allah memang tak nak kita masuk api neraka. Tapi kalau ada yang masuk ke dalam api neraka tu, bukan lagi salah Allah, tetapi kitalah yang telah menzalimi diri kita sendiri. Bukan Allah. Allah dah sediakan segala perkara. Betul kan? Allah Ta'ala tidak cabut nyawa kita kalau kita buat dosa. Betul tak? Ada tak orang buat dosa,
Allah hantar petir panah kita. Ada tak orang buat dosa bangunan runtuh atas kepala dia? Tak ada. Nanti hadis yang selepas ini kita akan dapat melihat lagi besarnya harapan kita nak masuk syurga tu dari sudut pengampunan seperti mana hadis ini. Besarnya peluang kita untuk kita masuk ke dalam api neraka. Ya, kerana kasih Allah itu sangat-sangat besar daripada ibu kepada anaknya yang tak nak masukkan anaknya ke dalam api. So daripada hadis ni pengajaran yang boleh kita ambil, yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi ini dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Taala ingin nak bagi kebaikan dekat mereka. Dan Allah nak selamatkan mereka daripada api neraka. Sebab itu Allah buka pintu taubat. Allah membuka pintu-pintu harapan. Allah Ta'ala memberi lagi ruang untuk kembali kepada Allah. Pengajaran yang kedua yang dapat kita belajar daripada cerita ini adalah kita semua kena sentiasa mengambil pelajaran, teladan daripada pelbagai kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Maksud dia, kita ni, kalau kita nampak satu kejadian, kita boleh ambil kejadian itu pengajarannya. Kalau kita dengar cerita-cerita yang dulu, kita boleh ambil pengajaran. Seperti mana para sahabat, mereka sedang melihat, mereka menyaksikan depan mata perempuan tadi jumpa ambil anak dia, dakap anaknya, lepas tu Nabi menyampaikan sesuatu maklumat yang besar tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaitkan maklumat itu dengan diri kita. Contoh kita selalu dengar setiap hari ada orang yang meninggal disebabkan pandemik contohnya kan. Maka kita jangan kita dengar suatu berita, kita baca sesuatu berita, kita tak nak kaitkan dengan diri kita. Jangan. Setiap yang berlaku dalam hidup kita, walaupun dia bukan ahli keluarga kita ke siapa, kita kena kaitkan dengan diri kita. Macam ni kita nak kaitkan. Alhamdulillah, syukur Allah masih bagi aku kesihatan. Allah masih bagi aku nyawa lagi. Kaitkan dengan diri kita. Supaya kita mengambil peluang. Kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada orang lain dikaitkan dengan diri kita. Seperti mana kisah para sahabat yang diceritakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kita terus kepada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ni, dia mengandungi 3 bentuk, dia ada 3 riwayat. Maksudnya dalam hadis ke-8 ni dia ada 3 lafaz hadis. Dia ada macam ada riwayat-riwayat yang ada riwayat-riwayat yang berbeza. Tapi dia membawa maksud yang sama. Okey, hadis nombor 8. Hadis yang ke-8 di dalam bab ke-51, bab Ar-Raja ini adalah hadisnya datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahul khalqa, ketika mana setelah Allah menciptakan makhluknya, kataba fi kitabin, Allah Ta'ala telah menulis, iaitu Allah Ta'ala telah menetapkan dalam sebuah kitab yang berada di sisinya, fawqal arsy, yang kitab itu dia berada di atas arasy. Maknanya Nabi nak terangkan kepada kita ketika mana Allah menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah Ta'ala telah buat satu ketetapan. Satu ketetapan tu maksudnya Allah nak bagi tahu tentang diri Allah itu sendiri.
Allah telah menetapkan tentang diri Allah Ta'ala itu apa. Yang mana Allah mengatakan, Allah telah menetapkan diri Allah itu ada apa. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Okay, Allah telah menetapkan bahawasanya Allah itu sesungguhnya rahmatku mengatasi kemarahanku. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dari dulu lagi dah. Allah Ta'ala telah bagi tahu, telah menetapkan bahawa diri Allah Ta'ala itu sendiri, rahmat yang Allah miliki tidak dapat ditandingi dengan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala ada kemurka. Allah Ta'ala boleh murka kepada siapa-siapa yang Allah nak murka. Tetapi kasihnya Allah ini lebih banyak daripada kemarahan Allah. Bahkan digunakan dengan lafaz kemarahan Allah, rahmat Allah ini mengatasi kemarahanku. Dalam riwayat lain disebut ghalabat ghadabi, mengalahkan kemarahanku. Maksudnya Allah kata rahmatku telah mengalahkan kemarahanku. Dalam riwayat lain menyebutkan sabaqat ghadabi, rahmatku ni mendahului daripada kemurkaanku. Maksudnya dia beza pada kat mana? Dia beza pada perkataan mengatasi, mengalahkan, mendahului. Maksudnya Nabi nak mengatakan Allah Ta'ala telah menetapkan diri Allah Ta'ala ni Tuhan yang kita sembah selama ni, Tuhan yang berikan kita rezeki, Tuhan yang bagi kita kesihatan, Tuhan yang bagi kita nyawa ni, Tuhan yang bagi kita menumpang hidup kat muka bumi dia ni. Ya, Tuhan yang bagi kita pinjam mata untuk melihat, Tuhan yang berikan kita mata untuk kita mendengar, Tuhan yang memberikan kita lidah untuk kita merasa ni, kan? Tuhan ini telah mengatakan kepada kita bahawa rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala ini melebihi, mengatasi, mengalahkan kemurkaan Allah. Yang mana hadis ini hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya Allah Ta'ala nak suruh kita ni lihat pada rahmat Allah Ta'ala tu. Jangan engkau lihat pada kemurkaanku. Jangan kau lihat pada kemarahanku. Jangan kau lihat pada azabku. Tapi kau lihat pada rahmatku. Lihat pada kasih sayangku. Lihat kepada syurgaku. Lihat kepada kebaikanku. Kerana kebaikan Allah lebih mengatasi daripada rahmatnya Allah. Daripada kemurkaan Allah. Sebab itu, dalam kita menceritakan tentang Allah, kita jangan menceritakan Allah Ta'ala ini azab dia saja, dosa dia saja. Asyik-asyik kita pasal dosa, azab. Sehingga cerita kita pasal azab tu lebih banyak daripada kita cerita tentang pengampunan Allah, kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada hamba. Tetapi bukanlah bermaksud kita tak boleh bawa cerita pasal azab tu, boleh. Kita kena bawa juga. Tetapi jangan sampai kita melihat, kita mengenal Allah yang Allah Ta'ala ni pada kemurkaan dia saja. Sedangkan dalam hadis ni menyebut rahmatku tu lebih daripada murkaku. Sebab itu kalau tuan-tuan baca Al-Quran, kalau tuan-tuan membaca Al-Quranul Karim, contoh kita boleh nampak jelas maklumat hadis ni. Allah Ta'ala telah tunjukkan, contohnya kalau kita baca Suratul Rahman. Kalau kita baca surah Rahman, tuan-tuan sedia maklum. Dalam surah Rahman, Allah Ta'ala ada menyebut tentang orang yang masuk syurga, ada orang yang masuk ke dalam api neraka. Tetapi ketika Allah menyebutkan orang masuk syurga ni, Allah sebut ada dua golongan. Ada orang masuk syurga kelas yang pertama,
ada orang masuk syurga kelas yang kedua. Allah sebut ada dua grup, ada dua kumpulan yang masuk syurga. Tetapi ketika Allah menyebut orang masuk neraka ni, Allah sebut satu je. Maknanya, dua kumpulan syurga lawan dengan satu kumpulan neraka. Kenapa Allah Ta'ala tak nak sebut dua kumpulan syurga, dua kumpulan ahli neraka? Pada ayat itu pun kita dah nampak dah. Orang yang masuk syurga ini Allah Ta'ala nak lebih paparkan rahmatnya daripada orang masuk neraka. Sebab tu orang masuk neraka ini Allah sebut satu kumpulan je. Sekali lagi kalau kita baca suratul Waqi'ah pun kita akan jumpa maklumat sama. Ketika Allah menyebut orang masuk syurga dalam suratul Waqi'ah, Allah mengatakan ada dua kumpulan manusia masuk syurga. Yang pertama as-sabiqun as-sabiqun. Yang kedua ashabul yamin, golongan kanan. Tetapi ketika Allah menyebut golongan kiri, Allah hanya sebut satu kumpulan saja yang masuk neraka, iaitu golongan kiri. Berbeza dengan ahli syurga, ada dua, golongan as-sabiqun satu, golongan ashabul yamin satu. Tapi kat ahli neraka Allah sebut satu saja. Kenapa macam tu? Kalau tuan-tuan baca surah Al-Insan, kalau tuan-tuan baca surah Al-Insan, surah pasal manusia insan, hari ke hari Jumaat kan? Kalau baca pagi tadi, kalau siapa yang baca rakaat kedua surah Al-Insan, rakaat pertama dia baca sejadah, kalau siapa baca surah Insan, tuan-tuan akan dapati Allah nak bagi tahu dekat insan ni. Kalau kita baca surah Insan, tuan-tuan, kita akan jumpa satu ayat je Allah Ta'ala sebut pasal neraka. Satu ayat je. Tapi ada 14 ayat Allah sebut tentang nikmat syurga. Dekat surah Insan tu. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada insan, wahai insan. Allah Ta'ala kata, cita-cita kau adalah syurga. Allah Ta'ala bawa 14 ayat. Tapi ketika Allah sebut tentang neraka, Allah sebut satu ayat je. Kenapa jadi macam tu? Apa sebenarnya Allah nak bagi tahu? Seperti mana kita baca dalam hadis ini. Maknanya kalau kita tahu Allah ada memiliki syurga, Allah juga memiliki neraka kan? Maknanya Allah Ta'ala ni, dia tak nak masukkan hamba dalam neraka. Allah Ta'ala kata, rahmat dia, peluang korang nak masuk syurga ni lebih banyak daripada peluang korang nak masuk ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab rahmatku telah mengatasi kemarahanku. Kalau kita belajar dialog tentang syurga dan neraka, mereka pernah bersembang. Yang syurga kata apa? Aku ni akan masuk ke dalam aku orang yang sekian-sekian. Neraka pula kata, nanti akan masuk ke dalam aku adalah orang yang bungkak, orang yang sombong. Lepas tu Allah Ta'ala datang. Allah Ta'ala bagi tahu, wahai syurga, engkau adalah tempat rahmatku. Aku akan masukkan sekian-sekian manusia, kata Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wahai neraka, engkau adalah tempat kemurkaanku. Aku akan masukkan ke dalam engkau sekian dan sekian. Tapi kalau kita baca hadis ni, seolah Allah mengatakan bahawa syurga, maksudnya Allah mengatakan bahawa rahmatku mengatasi kemarahanku. Soalannya macam syurga engkau dapat mengatasi neraka. Bukanlah kita nak bawa contoh lawan dengan lawan tu, tetapi kita nak menunjuk bahawa nak masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala ni lebih berpeluang banyak daripada untuk masuk ke dalam api neraka. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah mengikuti kelas yang kita pernah anjur sebelum ini, amal-amal yang membawa seseorang itu masuk dalam syurga banyak sangat. Jadi kalau siapa yang pernah, ataupun kalau tuan-tuan tak pernah lagi dapat nota, ataupun terlepas ikut kelas 62 amalan pembuka pintu syurga tu, nanti tolong maklumkan kepada saya, nanti saya akan bagi nota penuh tu. Maksudnya nak masuk syurga ni banyak sangat jalan dia. Banyak sangat jalan masuk syurga. Maknanya kalau kita tak dapat masuk syurga ni, bukan salah Allah Ta'ala dah. Tetapi memang kita ni
kita sendiri yang mencari masalah tadi tu. Kerana pada hadis ni menyebutkan kita tentang maklumat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, apa dapat kita belajar pada hadis ini? Di sini kita dapat belajar Allah Ta'ala ini mempunyai sifat rahmat, Allah Ta'ala ni juga mempunyai sifat kemurkaan. Allah Ta'ala kasih, dalam masa yang sama Allah Ta'ala tu juga dia murka. Di sini kita juga dapat belajar keluasan rahmat Allah kepada seluruh hamba-Nya, dan rahmat Allah Ta'ala tu mendahului kemurkaan. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Moga-moga kita mendapat banyak manfaat daripada hadis-hadis ini. Baik. Kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-9. Hadis 9 ni dia ada 3 hadis. Dalam hadis 9 ni Al-Imam An-Nawawi sebenarnya dia bawa 3 hadis yang sebenarnya dia membawa kepada satu maksud. Tetapi dia bawa dalam 3 lafaz hadis yang berbeza. Sebab tu dekat hadis 9 ni saya akan tunjukkan. Hadis 9 ni ada 3 hadis. Ini hadis pertama, hadis 9 yang kedua, hadis 9 yang ketiga. Okey. Jadi dalam buku tu tuan-tuan kena perhatikan baik-baik. Dalam buku tu lafaz hadisnya 1, 2, 3. Dia ada 4 dalam hadis tu sebenarnya. Tapi saya bawa dekat nota ni saya tunjukkan 3. Tapi dia membawa maksud yang sama. Tetapi setiap lafaz itu dia memberikan maklumat yang saling mengukuhkan antara satu sama lain. Jadi kita baca dulu hadis yang ke-9 pada lafaz yang pertama. Hadis 9 ni ia datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hadis kita papar sekarang ni adalah hadis yang datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Abu Hurairah dengar sendiri hadis ni dari Nabi. Dia dengar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menciptakan 100 rahmat. Kalau kita baca kat sini, Allah Ta'ala telah menjadikan 100 rahmat. Fa'amsaka indahu 99 juz'an. Maka dia, iaitu Allah, telah menahan. Maksudnya Allah Ta'ala menyimpan 99 rahmat di sisi Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan hanya satu saja yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi. Maknanya, Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala telah cipta 100 rahmat. Nanti kita baca dalam riwayat lain, Allah Ta'ala memiliki rahmat. Contoh, kalau kita baca pada hadis kedua tu, masih lagi daripada Abu Hurairah, Nabi menggunakan lafaz Inna lillahi, Allah memiliki. Perkataan Allah memiliki. Kalau hadis pertama tadi, Nabi kata Ja'alallah, Allah telah menciptakan, menjadikan. Dalam lafaz lain disebut Allah memiliki. Maknanya hadis ini nak menyebut tentang Allah lah. Perihal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala tu dia ada 100 sifat rahmatnya. Ada 100 rahmat. Daripada 100 tu, Allah simpan 99, Allah hanya turunkan satu saja rahmat di muka bumi ini. Daripada satu rahmat itu kata Allah, famin dzalika juz'i, dari yang satu itulah yatarahamul khalqu, makhluk saling berkasih sayang. Okey, daripada satu rahmat tu semua makhluk-makhluk Allah gunakan satu rahmat tadi untuk saling berkasih sayang. Hatta sehingga kan kata Nabi,
tarfa'a dabbatu hafiraha an waladiha, sehinggakan seekor binatang mengangkat kakinya disebabkan bimbang memijak anaknya. Okey. Hadis ni Nabi nak menerangkan kepada kita bahawasanya satu sahaja rahmat Allah yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini telah digunakan oleh semua makhluk Allah, sehinggakan seekor binatang pun dia dapat kasih sayang tu, sehinggakan dia tak nak pijak anaknya walaupun dia itu binatang, tetapi dia dapat rahmat Allah tadi tu, dia angkat kakinya supaya dia tidak memijak anaknya. Kalau gajah, kaki dia besar, berat badannya, kalau pijak manusia boleh mati. Kalau dia pijak anaknya sudah tentu boleh mati, tetapi dia tidak akan pijak anaknya. Kenapa? Kenapa dia tak nak pijak anaknya? Kenapa dia tak nak sakiti hati anaknya? Kenapa dia tak nak seksa anaknya? Kenapa? Kerana satu rahmat yang Allah beri. Kita semua pun guna kasih sayang tu sampai kita tak nak anak kita susah, kita tak nak anak kita sakit. Betul tak? Kita sanggup belanja wang berpuluh-puluh ribu, kadang sampai beratus ribu, kadang sampai bertolak gadai kita. Punyalah nak bagi kebaikan kepada anak ahli keluarga kita, saudara mara kita, ibu dan ayah kita kan. Cuba kita bayangkan. Allah Ta'ala simpan 99 tu. Kalau satu saja rahmat Allah, kita semua sanggup, kita semua memang tak nak orang lain dalam kesusahan, betul kan? Sebab kita sayang dekat anak kita. Biarlah kita tak makan, jangan anak kita tak makan, betul tak? Kan? Sanggup kita. Kan? Itu satu yang Allah bagi. Semua makhluk guna. Bayangkan, Allah Ta'ala simpan 99 nanti di akhirat. Hadis ni dia tak sebutlah 99 tu untuk siapa. Tapi Allah simpan 99. Satu saja kita boleh menyelamatkan manusia daripada ditimpa kesusahan disebabkan kasih sayang kita. Bagaimana 99 kasih sayang tu kalau Allah nak bagi kepada hamba-Nya. Tuan-tuan bayangkan, satu sahaja kita boleh menyelamatkan manusia daripada mara bahaya kan? Macam mana Allah Ta'ala yang memiliki 99. Saya harap tuan-tuan jelas apa yang Nabi nak terangkan kepada kita. Kalau binatang tadi, dia tak nak seksa anaknya sampai dia angkat kakinya. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang ada 99 akan seksa hamba-Nya? Satu saja tidak ada haiwan yang menyakiti anaknya. Bagaimana kalau 99? Bagaimana Allah Ta'ala nak mengazab hamba-Nya? Kan? Jauh daripada dibandingkan dengan satu. Okay, hadis riwayat Bukhari Muslim. Okay, kita baca hadis nombor 2. Okay, kita baca hadis nombor 2. Kita kuatkan lagi. Mari kita kenal Allah supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita selalu memandang Allah pada sudut kebaikan. Kita tak akan salahkan Tuhan. Kita rasa Allah Ta'ala ni memang kasih dengan kita. Ya, okey, kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni sabda Nabi SAW, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan." Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu daripada rahmat itu Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi. Dalam hadis kedua ni Nabi menyebut spesifik siapa makhluk yang gunakan satu rahmat Allah Ta'ala tadi tu. Nabi kata, "Bainal jinni wal inthi wal bahaimi wal hawam." Satu rahmat tadi tu dibahagikan kepada jin. Maksudnya jin pun guna, manusia pun guna, binatang pun dapat dan serangga-serangga pun dapat.
Cuba tuan bayangkan kalau kita tengok burung kan. Burung kan. Kecil je burung badan dia. Tapi dia akan berusaha mencari satu ulat nak bagi anak dia makan. Yang dia, macam mana burung tu sampai dia sanggup terbang jauh punya nak cari satu ulat nak bagi anaknya makan. Sebab dia dapat satu rahmat yang Allah Ta'ala telah turunkan ke muka bumi itu. Bagaimana dengan rahmat Allah yang lain yang Allah akan bagi kepada hamba dia. Ya, binatang. Dia tengok kucing. Kan, dia lahirkan anaknya macam mana. Dia gigit anaknya, dia gonggong anaknya. Kan, yang tidak kucing, yang tidak ada akal macam manusia boleh sayang kepada anak dia. Dengan satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita dapati Masya Allah. Hebatnya Allah Ta'ala ni kan. Lepas tu Nabi kata, dengan satu rahmat itulah mereka tu maksudnya jin, manusia, binatang ini saling berkasih sayang. Sampai binatang buah menyaingi anaknya. Lepas tu Nabi kata, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Tetapi Allah Ta'ala menangguhkan 99 rahmatnya yang lain. Untuk siapa? Untuk mengasihi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bukan bawa turun 99, tinggal hanya satu. Tetapi Allah Ta'ala bawa turun satu, tapi Allah Ta'ala simpan 99. Kan besar harapan yang kita akan dapat. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala simpan 99, tapi Allah bawa turun satu. Maksudnya kita semua ni berpeluang tak nak dapat rahmat Allah. Kalau dikumpul, kalau semua makhluk Allah Ta'ala ni berpeluang tak untuk mendapat 99 tu? Sangat berpeluang lah. Sebab apa? Sebab satu yang Allah turun kat muka bumi ni pun cukup untuk semua makhluknya. Macam mana 99 lagi? Kita jelas ya? Bukan Allah Ta'ala, bukan Nabi kata Allah bawa turun 99. Hanya tinggal satu. Tak, Allah bawa turun satu. Tapi tinggal 99 di hari akhirat. Allah nak beri 99 ni kepada mana-mana hambanya nanti di hari akhirat. Bayangkan, kalau satu je cukup semua makhluk dia gunakan. Kan Allah bagi dekat kita, Allah bagi pada ibu tu seorang je. Seorang ibu saja. Dia boleh bagi kasih sayang itu kepada sampai 12 orang anaknya. Betul tak? Kadang-kadang sampai 15 orang anaknya. Bayangkan kalau banyak ibu. Cuba kita bayangkan. Macam mana Allah Ta'ala nak, macam mana dengan rahmat Allah Ta'ala tu Allah nak selamatkan kita nanti di akhirat. Kan? Bagaimana dengan 99 rahmat Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala nak bagi kita masuk ke dalam syurga. Kan? Maksudnya kasih sayang Allah, ya Allah. Kalau kita baca hadis ni, kita tak boleh nak bayangkan. Tak mampu kita nak bayangkan. Sebab apa? Sebab satu ni pun kita tak mampu nak bayangkan dah. Kan tentang satu rahmat Tuhan. Bagaimana dengan 99? Maknanya daripada nombor 99 tadi kita rasa macam memang maknanya dia membesarkan harapan kita. Semua orang ni sangat-sangat berpeluang untuk dapat pertolongan Allah nanti di hari akhirat, dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Ta'ala itulah kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, hadis riwayat Muslim. Jadi kita baca satu hadis lagi, lepas tu kita masuk kepada pengajaran dia. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan satu rahmat pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap satu rahmat ini, kalau kita baca hadis ni, kita tak dapat nak, tak terucap dengan kata-kata, tidak ada perkataan yang boleh kita gambarkan rahmat Allah Ta'ala ni. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata setiap satu rahmat Allah setingkat antara langit dengan bumi.
Ada 100 rahmat Allah. Satu rahmat Allah nak pergi kepada rahmat kedua, dia punya beza keluasan dia itu setingkat antara langit dan bumi. Bagaimana kalau yang kedua nak pergi ketiga? Luasnya rahmat Allah Ta'ala ni. Allah memberi satu rahmat di bumi. Maka dengan sebab satu rahmat itulah seorang ibu mengasihi anaknya. Juga binatang buas dan burung-burung mengasihi sebahagian yang lain. Lepas tu Nabi kata, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. Apabila datangnya hari kiamat, Allah Ta'ala akan menyempurnakan rahmatnya ini. Maknanya yang 99 tu, Allah Ta'ala akan gunakan ketika mana di hari akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu, kita dah baca dah hadis awal-awal. Daripada hadis yang pertama sampailah hadis yang keempat. Contoh kan, Allah Ta'ala akan masukkan semua manusia ke dalam syurga. Asalkan dia mati dalam mentauhidkan Allah. Jangan syirik Allah. Jangan syirikkan Allah. Allah akan masukkan semua manusia yang tidak syirikkan Allah ataupun yang dia tidak mati di atas kekafiran ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis-hadis ni memberikan kita rahmat, memberikan kita membesarkan lagi harapan kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Kalau kita duduk muhasabah diri, buat postmortem kan, kenang diri kita kan dengan dosa yang kita buat. Tapi kalau kita baca hadis-hadis macam ni, dia menggembirakan kita kan. Aku ada peluang masuk syurga Allah Ta'ala ni. Allah sayang pada aku. Jadi orang yang berdosa tu, dia akan baiki diri dia. Okay? Nanti kita akan masuk kepada hadis berikutnya, kita akan lebih nampak lagi macam mana dahsyatnya pengampunan dosa-dosa yang dibuat oleh para hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita buat salah kepada ibu kita tetap maafkan kita, betul tak? Kan? Kebanyakan ibu macam itulah. Anak dia macam-macam cakap dekat dia, tapi ibu tu tetap mengaku dia tu tetap anak aku. Kan? Tetap. Dia buatlah macam mana pun anak tu dekat ibu dia, ibu tu tetap menadah tangan, doa kepada Allah setiap kali selepas solat ke, doa kebaikan anaknya. Walaupun anaknya tak tanya khabar dia, walaupun anak dia ni tak peduli pasal dia, sakiti hati dia, tapi dia tetap mendoakan kebaikan untuk anaknya. Sebab apa? Sebab rahmat yang Allah beri kepada ibu tadi. Bayangkan kalau Allah Ta'ala dengan hamba ni, kan, kita tidak boleh bayangkan kalau kasih sayang ibu tidak bertepi, yang tidak dapat dinilai macam mana dengan kasih sayang Allah kepada hamba. Kita yang buat salah banyak pada Allah, daripada kita mula-mula baling dulu sampailah ke hari ini, tapi Allah Ta'ala tetap buka peluang untuk mendapat kemaafan. Kita akan baca pada hadis yang berikutnya untuk mengukuhkan maklumat tersebut. Hadis nombor 10 insya-Allah. Okey. Kita terus dengan hadis yang ke-10. Hadis yang ke-9 ni kita dah dapat pengajaran banyaklah. Dia cerita tentang rahmat yang Allah ciptakan, yang Allah beri kepada kita semua ni adalah daripada rahmat yang Allah bawa turun kepada manusia di muka bumi. Okey, kita terus pergi kepada hadis yang ke-10. Hadis 10 ni, hadis ni dia memberikan harapan yang sangat-sangat besar, khususnya kepada kita yang banyak buat dosa dengan Allah Ta'ala ni. Apa dia hadis ni? Mari kita baca. Hadis ni
datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah dia mengatakan Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, tapi Nabi bersabda tu Nabi cerita tentang Allah. Nabi nak mencerita tentang Allah, yang mana Allah Ta'ala tu berfirman. Okay, faham tak? Hadis ni Nabi sebut pada kita. Tapi Nabi sebut ni, Nabi menyebutkan tentang apakah kata-kata Allah. Apakah firman Allah. Dia bukanlah Al-Quran, tapi firman Allah yang Allah mengatakan tentang apa Allah Ta'ala nak buat bagi orang yang berdosa. Maka kalau kita baca hadis ni, sabda Nabi SAW, Nabi kata, ada seorang hamba, aznaba abdul dzamban. Ada seorang hamba yang dia buat dosa. Hamba tu lepas dia buat dosa, dia teringat dekat Allah, dia pun kata, Allahumma ufilli dambi. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Maka Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka tu maksudnya Allah tu yang maha berkat ataupun yang maha suci. Wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi. Jadi Allah yang maha berkat dan maha tinggi, tabaraka wa ta'ala berfirman. Apabila Nabi kata ada seorang hamba, dia telah buat dosa. Kemudian dia teringat pada Allah, dia terus minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosa. Kenapa lelaki ni dia minta ampun dosa kepada Allah? Sebab dia tahu Allah tu mengampunkan dosa dia. Dia minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Cuba kita letakkan diri kita pada hamba ni. Hadis ni sebenarnya untuk kita juga. Cuba kita letakkan diri kita pada watak hamba ni. Kita memang orang buat dosa tau. Kita tidak suci. Para Nabi sahaja, ya Allah jaga mereka daripada melakukan dosa-dosa seperti kita buat. Jadi seolah-olah hadis ni, hamba ni adalah kita lah. Apabila buat dosa, lalu Allah Ta'ala kata, lalu kita berkata, ya Allah ampunkanlah aku. Maka Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala bagi tahu. Allah kata, aznama abdi dzamban. Allah Ta'ala kata, hamba-ku dia telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia, Allah Ta'ala kata, hamba-ku ni dia telah buat dosa. Lalu dia mengetahui, maksudnya dia kata hamba-ku ni walaupun dia buat dosa, tapi dia tahu, dia kenal Allah Ta'ala ni, dia tahu Allah Ta'ala, dia tahu dia mempunyai Rabb, iaitu dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosanya. Lepas tu dia kenal Tuhan itu, wa ya'khudhu bidzambin. Dia tahu Tuhan dia tu juga akan menyiksa dia kerana dosa dia. Faham tak hadis ni? Maksudnya ada seorang manusia, dia buat dosa, tapi dia terus minta ampun kepada Allah. Kenapa dia minta ampun kepada Allah? Kerana Allah Ta'ala bagi tahu dia kenal Allah Ta'ala tu. Dia kenal Allah Ta'ala tu dari sudut apa? Dia kenal, dia ada Tuhan. Kalau dia buat dosa pada Allah, Allah mengampunkan dosa. Kenapa dia minta ampun juga? Sebab dia tahu kalau dosanya tak diampunkan, Allah Ta'ala boleh azab disebabkan dosa yang dia buat. Lepas tu Nabi SAW bersabda lagi. Kemudian orang itu kembali semua buat dosa. Kemudian dia ingat balik kepada Allah. Dia kata, ya Allah ampunkanlah aku, ya Rabbi. Allahumma ufilli zambi. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi. Allah Ta'ala kata, hamba-ku tu dia telah buat dosa. Dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampuni dosa dia. Dan dia tahu dosa yang dibuat tadi akan disiksa kalau dia tidak minta pengampunan. Lepas tu Nabi SAW cerita lagi. Kemudian orang itu kembali berbuat dosa lagi. Memang tepat kalau hadis ni sebenarnya nak cakap pasal kita juga. Betul tak? Macam kita lah. Lepas buat satu dosa dengan orang, ingat balik pada Allah, astaghfirullahalazim. Besok buat lagi semula, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Lepas tu buat lagi dosa kan?
Lalu hamba tu dia kata, ya Allah, Allahumma filli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Maka Allah Ta'ala dia kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tak kata, Allah Ta'ala kata apa tau? Allah Ta'ala kata, hambaku ni, dia telah buat dosa. Dia kenal, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampuni dosa. Dan dia kenal Tuhan dia tu akan azab dia kerana dia berdosa. Sebab itulah dia minta ampun. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa di hujungnya? Allah Ta'ala kata, Allah mengatakan, qad ghafartu li abdi. Sesungguhnya aku telah memberikan keampunan kepada hambaku itu. Kepada siapa tu? Oh, hamba yang lepas buat dosa, minta ampun. Lepas buat dosa lagi, minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun. Macam kita lah. Pasal satu dosa, kita ingat Tuhan. Minta ampun. Besok buat lagi. Besok buat lagi. Allah Ta'ala akan kita baca padah ni, ya Allah. Allah Ta'ala tidak kata, Allah Ta'ala tak kata kau ni kas kepala. Allah Ta'ala engkau ni apa. Tapi Tuhan kata, Allah Ta'ala memuji hamba tadi itu sebenarnya. Allah Ta'ala kata dia tu kenal Tuhan dia. Dia tahu Tuhan dia mengampunkan dosa. Dia tahu Tuhan dia itu akan mengazabkan dia tentang dosa dia buat. Sebab tu dia minta ampun. Lepas tu Allah Ta'ala isytihar dalam hadis ni. Aku telah memberikan keampunan kepada hamba-Ku itu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Qad ghafartu falyaf'al ma sya. Oleh kerana itu biarlah dia buatlah apa yang dia kehendaki. Buatlah apa yang dia suka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis ni kita jangan salah faham. Hadis ni bukanlah mengertikan, memberi maksud bahawa Allah Ta'ala suruh kita buat dosa sesuka hati. Tak. Bukan bermaksud dia buatlah apa dia kehendaki tu. Bukan Allah menyuruh kita melakukan dosa. Bukan. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kita peluang. Engkau buat dosa berulang kali macam mana sekalipun. Allah Ta'ala kata, aku akan ampunkan dosa itu. Kalau kau minta ampun kepada aku. Kan? Setiap hari kita tak terlepas daripada dosa. Tidak dosa pada mata. Kalau kita terlepas dosa pada mulut, kita tak terlepas dosa daripada dosa mata. Terlepas daripada dosa mata, jatuh kepada dosa telinga. Betul tak? Terlepas daripada dosa telinga, dosa pada tangan pula. Kan? Terlepas daripada dosa tangan, dosa pada hati pula. Di hati itu apa? Sangka buruk pada orang, tidak ikhlas dalam buat sesuatu, ada perasaan hasad pada orang. Dah dosa dah tu. Kan? Tetapi hamba ni dia kenal Allah. Kita mempunyai Allah, kita mempunyai Tuhan yang tidak berdendam dekat kita. Sampai Tuhan kata, ikutlah hamba-Ku tu nak buat apa. Maksud dia Tuhan tu kata apa? Kalau dia buat dosa, dia minta ampun, aku ampunkan dia. Dia buat dosa lagi, dia minta ampun pada aku. Dia kenal Tuhan dia macam mana. Aku akan ampunkan dia. Jelas ya hadis ni. Okay. Hadis ni dia memberi harapan kepada pendosa-pendosa macam kita semua. Kita ada harapan untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka janganlah kecewa, janganlah sampai rasa macam tak layak nak masuk syurga. Tak, kita ada peluang yang luas yang Allah beri depan pada mata kita berdasarkan hadis-hadis ini. Kita ambillah peluang ni, kalau buat salah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis 10. So, hadis yang ke-10 ni, apa dapat kita belajar dekat sini? Kita dapat belajar betapa agungnya, besarnya kurniaan dan rahmat Allah kepada hamba. Selagi mana hamba itu sendiri meyakini semua keputusan itu berada di tangan Allah. Maksud dia apa? Kita meyakini dosa yang kita buat ni, Allah Ta'ala boleh ampun, Allah Ta'ala juga boleh mengadab kita. Betul tak? Dosa kita. Kita juga, jadi maksudnya, dari atas keyakinan tersebutlah, maka kita ambil peluang, kita yakin Allah Ta'ala ni dia mengampuni dosa kita. Maka kita minta ampun kepada Allah. Maka kita dapatlah rahmat tu.
Kalau kita tak yakin Allah mengampuni dosa, kita akan terlepaslah rahmat tu. Lepas tu kita yakin Allah Ta'ala ni boleh azab aku disebabkan dosa aku buat ni. Maka kita ambil peluang atas keyakinan tadi tu, kita tak nak Allah azab kita, maka kita minta pengampunan kepada Allah. Inilah pengajaran yang pertama yang dapat kita belajar. Nombor dua, taubat yang benar dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Okey, sebelum tu kita tengok pengajaran ketiga. Perbuatan dosa yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian pelakunya bertaubat pada setiap kali dia buat dosa, akan diterima taubatnya dan akan gugur dosanya. Kita terus dengan hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ni, hadis yang berkaitan juga dengan pengampunan dosa, tapi dia datang dalam bentuk yang lain. Hadis 11 ini, ia diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya Nabi bersumpah dengan nama Allah, Nabi bersumpah dengan Allah, yang mana maknanya Nabi nak menegaskan kepada kita tentang apa? Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum. Seandainya, sekiranya, kalau tak adalah di kalangan kamu ni yang membuat dosa, nescaya Allah Ta'ala akan binasakan kamu. Wala ja'a biqaumin yuznibun, dan Allah Ta'ala akan mendatangkan kaum yang lain yang membuat dosa. Maksud dia, Nabi nak beritahu kepada kita, kalau kita semua ni memang dah bersih dari dosa, macam kita memang tak ada manusia berdosa dah, Allah Ta'ala akan matikan kita. Lepas Allah Ta'ala matikan kita, Allah Ta'ala akan hidupkan pula manusia yang lain, yang manusia yang lain itu mereka itu berbuat dosa. Manusia yang berbuat dosa tadi itu, fayastaghfiruna, mereka minta keampunan kepada Allah, fayaghfiru lahum, nescaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Okey, kita baca hadis ke-12 dulu, lepas tu baru kita lihat pengajaran pada hadis yang ke-11 ini. Lepas tu kita perincikan lagi hadis 11 ini dengan kita terus pergi kepada hadis yang ke-12 terlebih dahulu. Hadis yang ke-12 ni, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tuznibuna la khalaqallahu khalqan yuznibuna yaghfiru lahum." Seandainya kamu ini tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang melakukan dosa, kemudian dia memberi keampunan kepada mereka. Memberi keampunan kepada mereka tu setelah mereka minta keampunan kepada Allah. So hadis 11 dengan 12 ni, macam mana kita nak faham dia? Macam mana kita nak ambil pengajaran dia? Okay, mari kita lihat sama-sama pada nota yang saya paparkan sekarang di Zoom, tuan-tuan dan puan. Kita boleh lihat juga di FB apa pengajaran daripada hadis 11 dengan 12 tadi. Yang pertama, kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang sangat besar, seperti mana Allah memberikan kemaafan dan keampunan. Itu kita dapat belajar nombor satu. Nombor dua, setiap anak Adam, dia pasti akan melakukan kesalahan. Oleh kerana itu, hendaklah seorang hamba itu segera meminta keampunan dan bertaubat. Sebab apa? Sebab hadis yang kita baca 11 dengan 12 tadi itu, Allah Ta'ala kata apa? Kalau korang semua dah tak ada, dah buat dosa, kalau korang mati, Allah Ta'ala hidupkan pula manusia yang lain. Kalau dia buat dosa,
dia akan minta keampunan Allah, Allah mengampunkan mereka. Menunjukkan bahawa manusia ini tak lepas daripada melakukan dosa. Tetapi dia diberikan ruang untuk diminta keampunan. Dan yang ketiga ni jugalah merupakan teladan pengajaran yang sangat penting supaya kita tak silap faham. Hadis ini, maksudnya hadis 11 dengan hadis nombor 12 tadi, bukanlah nak mengajak kita buat maksiat berulang kali. Tetapi hadis ini nak mengungkapkan khabar gembira tentang pemberian keampunan dan penghapusan dosa. Maksudnya hadis yang sebenarnya pengajaran yang ketiga ni dia boleh juga kita kaitkan dengan hadis yang tadi tu. Hadis yang nombor 10, hadis nombor 11 dan hadis nombor 12. Kita boleh kaitkan sekali juga. Maksud dia kita jangan salah faham. Bukanlah hadis nombor 10, hadis nombor 11, hadis nombor 12 ni nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala suka dosa tu dibuat. Tak. Bukanlah menunjukkan bahawasanya dosa tu boleh buat berulang kali. Tak. Tetapi hadis-hadis ni nak menunjukkan kepada kita, Allah nak mengungkapkan bahawasanya Allah Ta'ala ni membuka seluas-luasnya pintu keampunan. Allah Ta'ala suka nak bagi keampunan. Allah Ta'ala suka nak memberi maaf. Bukan bermakna Allah Ta'ala suruh kita sesuka hati buat dosa, tak. Tapi disebabkan kelemahan manusia tu, Allah Ta'ala suka nak beri maaf, suka nak berikan pengampunan. Sehingga kan kalau tak ada manusia yang berdosa dah, Allah akan jadikan manusia yang berdosa. Bukanlah Allah Ta'ala suka dosa itu dibuat. Tetapi Allah Ta'ala nak menggambarkan, nak bagi tahu kepada kita bahawasanya apa? Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala memiliki sifat untuk memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita nak ajak manusia yang kalau dia rasa diri dia dah jahat sangat, kita bacalah hadis-hadis ni supaya hadis-hadis ni boleh menggembirakan mereka, menggembirakan kita juga. Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ni, kita terus pergi kepada terjemahan dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ke-13 ni kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari para sahabat, dia kata, kunna qu'udan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, satu ketika kami pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk sama-sama dengan Nabi. Abu Hurairah, sahabat-sahabat lain duduk dengan Nabi. Lepas tu di tengah-tengah sahabat itu, Abu Hurairah kata, di samping kami, dia kata, adanya Abu Bakar dan adanya Umar radhiyallahu anhuma. Okey, maknanya Abu Hurairah dia cerita dekat kita waktu dia hidup zaman Nabi. Dia kata dia pernah duduk dengan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat lain. Di antara sahabat-sahabat yang ada dekat situ ada Abu Bakar dan ada juga Umar radhiyallahu anhuma. Lalu sambil duduk kat situ, Abu Hurairah kata apa? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhuhurina. Tiba-tiba Rasulullah SAW dia bangkit. Rasulullah bangunlah. Maksudnya Rasulullah nak pergi ke satu tempat, Rasulullah bangun dari tengah-tengah kami. Yang jadi menghairankan, kata Abu Hurairah, fa'abata'a alaina. Lepas Nabi bangun, Nabi keluar sekejap daripada kami, Nabi berpisah daripada kami. Tentulah Nabi ada hajat Nabi nak buat ke. Para sahabat tak tahu Nabi nak ke mana. Tetapi yang Abu Hurairah ni, dia dapat rasa, dia perhatikan kenapa Nabi ni tak sampai-sampai lagi ni. Maksudnya, kenapa Nabi ni dia pergi tapi dia tak balik-balik. Maksudnya, diorang tunggu lama Nabi ni. Kenapa Nabi tak patah sebulan kepada mereka? Kenapa Nabi tu dia tak duduk lagi dengan mereka? Okey, sehingga kan kata Abu Hurairah,
sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi tadi tu jadi apa? Fakhashina ayyuqta'a dunana fafazi'na faqumna. Maka kata Abu Hurairah, apabila para sahabat perasan, Nabi ni dah lama pergi ni. Kenapa Nabi tak sampai-sampai lagi kepada kita semua ni? Maka para sahabat Abu Hurairah kata apa? Kami menjadi takut. Kami jadi bimbang. Kalau Rasulullah ni diapa-apakan. Takut Rasulullah ditimpa bahaya ke. Yalah, Rasulullah kan ada banyak musuh dia. Mungkin Rasulullah ditangkap ke, dibunuh oleh orang munafik ke, orang kafir ke. Para sahabat jadi bimbang, cemas para sahabat. Lalu para sahabat buat apa? Kami pun bangun semua nak pergi cari Nabi ni. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakuntu awwala man fazi'. Abu Hurairah kata apa? Dalam ramai-ramai itu dia kata, akulah sebenarnya orang yang pertama yang menjadi cemas. Maksudnya Abu Hurairah lah orang yang pertama yang perasan, yang dia lah yang cerita kat kita tadi. Dia kata, akulah orang yang pertama sekali cemas. Akulah orang pertama menjadi bimbang tengok Rasulullah tak sampai-sampai ni. Lepas tu para sahabat pun macam tu, akhirnya mereka bercadang nak cari mana Rasulullah. Maka mereka semua bangun nak cari Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluarlah, nak pergilah cari. Aku cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitan lil anfari. Sampai cari Rasulullah kat mana Rasulullah? Akhirnya dia jumpa Nabi di sebuah kebun milik seorang Ansar. Nabi pergi kat sana rupa-rupanya. Rupa-rupanya Nabi berada di kebun tersebut. Lalu hadis ni panjang. Hadis ni Abu Hurairah dia cerita tentang macam mana dia jumpa. Itu cerita dia panjang. Sebab tu dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam Munawi dia tulis apa? Lalu dia menyebutkan hadis secara keseluruhan sampai penghujung cerita. Maksudnya Al-Imam Nawawi dia potong hadis tu. Dia tak bawa hadis tu semua. Sebab hadis tu panjang. Dia potongkan cerita Abu Hurairah tu sampailah dia bawa semula cerita apabila Abu Hurairah dia dapat bercakap dengan Nabi, maka Nabi memberi pesan kepada Abu Hurairah. Pesanan inilah yang kita nak jadikan sebagai harapan kepada kita semua. Apa harapan yang Nabi telah janji kepada kita? Maka Nabi SAW berpesan kepada Abu Hurairah. Ketika itu, Nabi kata, izhab. Nabi kata, pergilah engkau. Nabi suruh pergilah jumpa dengan sahabat-sahabat dia. Nabi kata, pergilah engkau. Nabi kata apa? Faman laqita wara'a hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sebab yang jumpa Nabi ni Abu Hurairah. Maka Nabi kata, engkau pergilah kepada sahabat-sahabat yang lain, lepas tu kau cakap. Maksudnya Nabi kata ke Abu Hurairah, siapa yang kau jumpa nanti di sebalik kebun ni, yang kau jumpa mereka tu nanti, kalau mereka tu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan lain melainkan Allah, yang mana mereka benar-benar meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maka bagi tahu dekat orang tu berita gembira dia akan dapat syurga. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Abu Hurairah dia dapat satu maklumat, yang maklumat itu Nabi bagi tahu. Kalau kau jumpa mana-mana manusia, kalau kau jumpa nanti sahabat-sahabat lain di sebalik kebun ini. Sebab Abu Hurairah jumpa Nabi dekat kebun ni. Para sahabat ni tak jumpa Nabi. Maknanya Nabi nak bagi tahu, kalau kau jumpa siapa-siapa nanti, kalau kau jumpa dia tu, kalau dia yang kau jumpa tu, kalau dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu tiada yang layak disembah melainkan Allah,
Lepas tu orang tu kalau dicakap macam tu dengan penuh keyakinan daripada lubuk hatinya, maka bagi tahu dekat orang tu, dia itu akan dapat syurga. Maknanya kita dah tak dapatlah jumpa Abu Hurairah kan. Tetapi hadis ni memberi berita gembira kepada kita. Berita gembira apa? Hadis ni memberita gembira kepada kita kalau kita mengatakan la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah tapi dengan syarat apa? Nabi kata mustaiqinan biha qalbuhu. Dia mengucapkan dengan penuh keyakinan dalam lubuk hatinya bahawa Allah tu memang la ilaha illallah, maka kita akan dapat berita gembira yang kita ini nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi hadis ni memberikan kita harapan yang tinggi untuk kita dapat masuk syurga. Dengan syarat apa? Kita mesti meyakini dari lubuk hati kita bahawa la ilaha illallah, termasuklah kalimah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay, hadis riwayat Muslim. Hadis ni apa dapat kita belajar? Hadis ni kita dapat belajar betapa tingginya, betapa besarnya rasa cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa seriusnya mereka nak jaga keselamatan Nabi SAW daripada segala perkara yang tak diingini berlaku. Sebab tu mereka tengok Nabi tak ada, mereka rasa resah, gelisah mereka. Tengok Nabi tak datang-datang, mereka rasa risau, mereka pergi cari Nabi SAW. Kita pun kena jadi macam itulah dengan para sahabat. Kita rasa resah jiwa kita kalau tak baca hadis Nabi, betul tak? Kita rasa risau kalau kita tak dapat apa, kalau kita tak dapat mendengar pesanan-pesanan nasihat dari Nabi SAW. Sebab apa? Kita dah tak boleh nak jaga Nabi daripada mara bahaya. Kita dah tak boleh nak jaga nyawa Nabi. Tetapi Nabi tinggalkan kita hadis dia. Kita nak perjuangkan apa yang Nabi bawa. Kita nak pertahankan sunnah-sunnah Nabi. Kita nak pertahankan hadis Nabi. Sebab itu kita marah kalau ada orang senang-senang baca hadis Nabi. Tapi hadis yang palsu, senang-senang guna nama Nabi. Tetapi tak hati-hati. Nak kongsi satu maklumat tapi tak tulis riwayat siapa. Tak saring dulu hadis tu, hadis lemah ke. Kan? Tapi nak ajak orang buat baik guna nama Nabi. Tetapi dia tidak menjaga nama baik Nabi pada riwayat yang dia bawa. Okay. Kemudian, iman yang benar dapat memasukkan seorang ke dalam syurga. Apa maksud iman yang benar? Sebab Nabi kata yakin dari hatinya. Maksudnya, yakin dari hati ni, maksudnya iman lah. Iman kita terhadap tauhid, terhadap la ilaha illallah tu kan dari lubuk hati kita. Maka iman yang benar, yang penuh keyakinan dapat masukkan seseorang itu ke dalam syurga. Dan yang ketiga, disunahkan untuk menyampaikan berita gembira kepada orang lain. Pengajaran ketiga ni kita ambil daripada pesanan Nabi tadi. Kan Nabi kata kepada Abu Hurairah, izhab. Nabi kata pergi engkau. Maksudnya Nabi kata kau pergi, nanti kalau kau jumpa siapa-siapa, kau beritahu dekat dia. Maknanya di sini kita belajar apa? Kalau kita dapat satu berita gembira dari sudut agama khususnya, maka kita disunahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Nak sampaikan macam mana? Mungkin kita boleh tulis dalam WhatsApp, kongsikan kepada orang lain. Contoh, kita boleh tulis di media-media sosial. Hari ini saya dapat berita gembira tentang hadis ni kata begini-begini. Sampaikan kepada orang lain. Kalau kita jumpa secara berdepan, mungkin kita boleh ingatkan. Aku belajar minggu lepas sekian-sekian. Sebutkan. Maka kita ikut sunnah Nabi SAW sebagaimana yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis
Riwayat Muslim. Okey. Waktu kita tinggal lagi beberapa minit, maka saya nak buka satu, dua atau beberapa soalan yang boleh saya kongsikan. Okey, dekat chat ni ada tak soalan? Okey, dekat bahagian chat tak ada soalan. Secara verbal ada tak soalannya? Tanya apa soalan kita buat? Ustaz, Ya. Ustaz Kak Anis ya? Ya Kak. Ya. Ustaz, syarat minta ampun dan solat taubat itu mula-mula kita minta ampun pada Allah, kita kesal dan tidak ulang perbuatan berdosa itu, kita berhentikan serta-merta dan kita buat kebaikan semoga menebus perbuatan yang berdosa. Jadi apakah maknanya kalau kita solat taubat tapi kita terus lazim macam repeat offender, masih tadi Ustaz kata Allah akan sentiasa mengampunkan kita. Jadi apakah maknanya kita yang bertaubat nasuha tu katakan? Okey. Terima kasih Kak Anis atas soalan yang dilontarkan. Okey, begini. Kita sudah maklum bahawasanya salah satu daripada syarat taubat yang dikatakan taubat nasuha, yang pertama adalah kita kena meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, kita mesti ada rasa penyesalan. Yang ketiga, kita mesti berazam untuk kita tak nak ulang semula dosa-dosa yang kita buat. Kita mesti kena berazam. Azam yang kuat untuk kita tak nak ulang balik dosa tersebut. Maka ada digalakkan apabila ada orang nak berdosa, dia boleh buat salat sunat taubat. Okey. Tetapi hadis tadi bagi tahu, kita ni maksudnya kalau kita dah berazam buat macam mana sekalipun, kan contohnya kita berazam tak nak buat. Okey, setahun tu kita boleh tahan lah, kita tak buat lagi benda tu. Tiba-tiba tak, entah macam mana, kan pada tahun yang kedua tu datang balik dugaan tu kepada kita. Contoh kan. Tapi kita terjatuh pula. Maksudnya kita dah cuba azam dah tak nak buat ni. Tiba-tiba kita terjatuh juga, kita terbuat lagi. Maka pada ketika tu kita taubat balik semula. Macam hadis yang kita tadi yang berulang-ulang tadi kan, kita taubat balik semula. Kalau kita sembahyang taubat, kita buat lagi sembahyang taubat kita semula. Itu maksud dia. Maksudnya sebab taubat dia kena ada keazaman untuk tak nak ulang semula, tetapi kita manusia ni lemah. Kita satu manusia yang lemah. Kan? Ada kala kita tak buat dosa yang sama. Betul tak? Ada kala kita tak buat dosa yang sama, kita taubat, tapi kita buat dosa yang lain. Maka kita minta lagi keampunan kepada Allah seperti mana kita pernah minta keampunan pada dosa yang mula-mula kita buat dulu tu. Itu juga bermaksud dalam hadis ini. Ataupun kalau kita buat dosa yang benda yang sama sekalipun, kita tetap lagi dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia buat solat taubat sebelum itu Allah Taala terima, Allah Taala menghapuskan dosa ketika dia bertaubat tu. Tapi kalau dosa yang baru dia buat, dia kena buat solat yang barulah, kena bertaubat yang baru. Bukanlah bermakna dia buat dosa kali kedua, yang solat taubat dia buat kali pertama tu Allah Taala tak terima, tak. Yang solat taubat yang dulu tu itu untuk dosa yang lalu. Tapi kalau dia buat dosa yang baru, maka dia perlukan taubat yang baru. Kalau nak solat taubat, dia boleh solat sunat taubat yang baru. Tapi dia kena berazam untuk tidak lakukan. Tetapi kita manusia ni lemah. Kadang-kadang kita tak nak buat, tiba-tiba ada orang sekeliling kita yang hasut kita ke, betul tak? Mungkin kita ni dalam keadaan kita tak ada kekuatan dan sebagainya. Wallahu ta'ala dengan dugaan syaitan. Tapi kalau kita jatuh lagi di dalam melakukan dosa, maka kita cuba bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Allah tetap mengampunkan dosa-dosa kita. Okey, ada yang tanya soalan dosa antara hamba dengan Allah. Ustaz, kalau ya. Ini sebelum habis ya, kalau Aha. bilakah
dianjurkan kita solat taubat nasuha, atau bilakah kita boleh hanya recite astagfirullah atas dosa-dosa kita? Okey. So what? Dia Ya. solat sunat taubat dia bukan syarat untuk taubat nasuha ya. Maksudnya kalau kita tak buat solat taubat pun tak apa. Syarat taubat nasuha kalau kita buat dengan Allah tu tetap terlaksana. Jelas ya? Tetap terlaksana. Kalau kita kata astagfirullah tu saja, tetapi kita kena iringi dengan perbuatan meninggalkan dosa tersebut, dalam masa yang sama, kita kena tambahlah amal-amal soleh yang lain. Okey, contohnya, maksudnya kita buat amal-amal soleh yang lain, kerana amal-amal soleh yang lain, dia boleh menutupi juga kekurangan, kelemahan, kesalahan yang kita buat yang sebelum ini. Yang tu, dia seperti soalan Kak Adis tadi kan? Okey. Yang berikutnya adalah kalau dosa kita dengan makhluk, kita kena tambah satu lagi syarat supaya cukup 4 syarat. Syarat-syarat ni kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan boleh buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sama yang kita belajar pada pagi ni. Tuan-tuan buka pada bab yang kedua. Dia bab yang awal-awal pada bab yang kedua. Yang kita belajar sekarang ni bab nombor 51. Bab ke-51. Kena buka pada bab kedua, akan jumpa dalam Riyadhus Shalihin itu syarat yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi. Kalau kita buat dosa kepada hamba, syaratnya kena tambah satu lagi, iaitu dia kena minta maaf, atau dia kena minta halalkan, ataupun dia kena ganti. Minta maaf ni maksudnya jika dia berdosa dalam bentuk menjatuhkan maruah orang. Contohnya dia fitnah seseorang itu. Dia telah jatuhkan maruah manusia. Maka cara bertaubat nasuha tu dia kena minta maaf kepada manusia yang dia telah jatuhkan maruahnya tadi. Okey. Kalau dia berbentuk mengambil harta, okey, maka caranya adalah minta kepada tuan punya harta itu untuk menghalalkan ataupun kita menggantikan untuk orang tersebut. Maka jika kita tidak dapat lagi bertemu dengan orang-orang yang kita ada melakukan dosa dari sudut menjatuhkan maruah mereka dan sebagainya, maka kita digalakkan untuk buatkan pahala untuk mereka. Seperti mana kalau selama ini dia ni kita buruk-burukkan dia kan, maka selepas ini kita kena cerita kebaikan dia pula untuk cover balik keburukan yang telah kita cerita sebelum ni. Dengan kita cerita pula kebaikan dia. Contoh. Ataupun kita boleh buat satu kebaikan, kita niatkan ia kepada orang yang kita melakukan kesalahan tadi. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal yang kita buat itu supaya nanti di akhirat kita tidak mengambil dosa orang yang kita berdosa kepadanya, tetapi kita tak sempat nak minta maaf. Itu jawapan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita memang niat nak bertaubat, kita boleh untuk buat solat sunat taubat. Kalau kita memang kita niat kita nak bertaubat betul-betul kan, kita buatlah solat sunat taubat. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala taubat yang kita lakukan selama ini. Baik, ada soalan lain? Sebelum kita berhenti. Ada? Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan. Dijemput tuan-tuan dan puan mengikuti kelas pada petang ini bagi siapa yang ada ke lapangan. Jam 3 petang, kelas untuk belajar tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Pada petang ni jam 3 petang.
Lepas tu kalau ada kesempatan pada malamnya pula, iaitu pada selepas Isyak jam 9 suku, nanti tuan-tuan dapat kita belajar tentang nama surah, kita belajar tentang nama surah Az-Zukhruf dengan nama surah Ad-Dukhan. Kenapa surah tu dipanggil surah perhiasan dan kenapa surah tu dipanggil surah Ad-Dukhan? Boleh ikuti kelas pada malam ini jam 9 suku. Jadi kelas petang ini jam 3, iaitu kelas sebab-sebab penurunan ayat-ayat Quran. Kelas kita pada pagi ini adalah kelas yang dianjurkan oleh Datuk Nurul sekeluarga. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sekali lagi kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada penganjur kita Datuk Nurul. Kami di akademi ni sebab saya hanya menjalankan sahaja program ini, yang mana program ni sebenarnya Datuk Nurul ni dia kita buat kelas ni sebenarnya secara bersemuka, tapi sebab kita dah ada PKP, maka kita teruskan dengan kelas-kelas online. InsyaAllah kita bertemu lagi pada setiap Jumaat, temu janji kita. Jika kita ada kelapangan, mohon Allah beri kita hidayah taufik untuk kita dapat menyambung pada hadis yang ke-14 nanti. Pada hadis yang berikutnya, kita akan belajar macam mana Nabi doa, ingatkan umatnya. Nabi nangis, mengingatkan doa, mengingatkan umat dia. Nabi doakan umat dia kepada Allah, capakan Allah hantar malaikat untuk pujuk Nabi. Jadi nak tahu cerita lanjutnya, insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua.